Kita sambung pada hadis yang ke-45. Pengajian terakhir kita pada hadis yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala khairati rajilla mardatih wa kurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma arzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin ahtam karabin. Allahumma arzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan birahmatika marrahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil akhirahin. Allahumma hdina li asnamal wal akhlaq la hadiyan anta wasrif 'anna sayyi'aha la sirf 'anna sayyi'a anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dihimpunkan pada malam ini dalam majlis membacakan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga kita dilimpahkan dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan hadis ini, sebagaimana limpahan hujan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mendatangkan hujan itu supaya tumbuh daripadanya kebaikan, makanan, biji-bijian, buah-buahan, kerana tanaman-tanaman itu memerlukan kepada air. Jadi Allah menurunkan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi moga-moga dengan ilmu juga yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, biarnya tumbuh di dalam hatinya kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung kepada hadis yang ke-45. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minha as-shaimuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Daripada Sahal bin Sa'ad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda yang artinya, sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang bernama Rayyan, Ar-Rayyan, yang mana orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang memasukinya selain daripada mereka. Maka akan ada yang berseru, manakah orang-orang yang berpuasa?
maka bangkitlah mereka dan tidak akan memasuki pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak akan ada lagi yang masuk syurga melewatinya seorang pun. Baik, hadis ini menceritakan tentang kelebihan orang yang berpuasa, di mana kata Nabi SAW akan disediakan satu pintu yang khusus, pintu yang dinamakan sebagai Rayyan. Tetapi tidaklah semua yang berpuasa boleh memasukinya, kecuali orang yang benar-benar berpuasa. Apabila seseorang itu beramal, melakukan amalan, maka ianya antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin. Itu dalil solatnya ditolak oleh Allah. Masuklah neraka kata Allah. Siapa dia? Musallin, orang yang solat, yang melakukan rukunnya sempurna. Dia mulakan dengan salam dan berakhir dengan, dia mulakan dengan takbir dan berakhir dengan salam. Sempurna syaratnya, rukunnya. Tetapi kata Allah, kamu musallin, tempat kamu di dalam neraka. Dalam nerakanya will. Begitu juga dengan amalan yang lain. Allah menyebutkan tidak akan menerima zakat orang-orang yang berbangga ataupun mengungkit dengan zakatnya. Begitu juga dengan haji, dan begitu juga dengan puasa. Rasulullah menyebutkan, kam min shaim, banyaknya orang yang berpuasa. Shaim, shaim itu orang berpuasa. Shaim itu maksudnya orang yang berpuasa yang sebagaimana yang kita tahu takrifnya, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu dipanggil sebagai shaim, istilah. Sama juga musallin, istilahnya siapa? Yang sudah melakukan daripada solat. Begitu juga dengan shaim, yang telah melakukan daripada puasa. Tapi Rasulullah kata banyaknya orang yang berpuasa, tak diterima puasanya, tak diterima, kerana dia tidak menjaga daripada kemaksiatan. Kerana puasa ini dia mendidik, menjaga daripada kemaksiatan. Itulah maksud sebenar puasa. Jadi saum itu menahan. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saum itu maksudnya menahan. Jadi menahan perkara yang membatalkan puasa dan menahan diri daripada bermaksiat, maka itulah yang dikatakan orang yang benar-benar berpuasa. Maka orang beginilah yang akan masuk ke dalam pintunya Ar-Rayyan, kata para ulama. Jadi kalau ada ciri-ciri orang yang berpuasa tapi pada masa sama maksiatnya tak dijaga, masih berterusan di dalam mengumpat, masih berterusan melihat kepada gambar-gambar ataupun tayangan-tayangan yang yang mendatangkan kesyahwatan, yang boleh membawa kepada penzinaan, tangan yang berterusan menaip ataupun menulis kepada fitnah ataupun menyebarkan daripada keaiban, maka orang ini ada ciri-ciri puasanya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadis yang lain Rasulullah menguatkan, Rasulullah mengatakan khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Apa dia? Orang yang berbohong, al-kadzibu. Orang yang al-ghibatu, orang yang mengumpat. Orang yang an-namimatu, an-namimatu orang yang mengadu domba. Orang yang bersaksi palsu. Dan yang kelima, an-nazaru bisyahawat, dia melihat dengan syahwat. Jadi ini perkara yang boleh membatalkan, kata Nabi SAW. Khamsun yuftirna shaim, khamsun 5 yuftirna membatalkan shaim, pahalanya puasa. Pahalanya berarti puasanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita digalakkan untuk banyak berpuasa, terutamanya pada hari yang mendatang ni. Pada hari yang mendatang, bila ada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, di mana Allah bersumpah dengan hari tersebut. Allah menyebutkan walayalin ashr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Yang ini Allah bersumpah dengan kemuliaan waktu fajar. Walayalin ashr, dan 10 layal, layal tu malam, 10 malam terawal. Kata para ulama, yang dimasukkan oleh Allah di sini adalah 10 malam, ataupun walaupun disebut malam tapi maksudnya juga adalah siang. 10 hari yang terawal ataupun 10 malam terawal daripada bulan Zulhijjah. Berarti daripada 1 hingga 10 itu hendaklah kita menghidupkan, melipat gandakan amalan kita. Bacaan Al-Qurannya, bangun malamnya, zikirnya, salawatnya, apa saja digandakan, kerana pada ketika itu pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu siang, apakah yang paling afdal pada waktu siang? Adalah berpuasa. Maka seafdalnya, sunnahnya berpuasa daripada 1 sehingga 9 Zulhijjah. Kalau tak dapat, memadailah kita dapat 1 hingga 9 itu yang bertepatan dengan hari Isnin dan hari Khamis. Kalau tak mampu juga, jangan sampai meninggalkan puasa pada 9 Zulhijjah, kerana itu dikatakan sebagai hari Arafah. Jadi hari Arafah, puasa Arafah tahun ni ramailah yang boleh, sebab ramai yang tak boleh pergi haji. Ramai yang tak boleh pergi haji. Jadi puasa Arafah ini adalah untuk orang yang tak pergi haji. Jadi orang yang buat haji, kalau dia puasa pada hari itu, malahan hukumnya makruh. Jadi jangan dia menyangka dia berada di Arafah dan dia berpuasa, puasanya, pahalanya digandakan. Tidak. Malahan ianya adalah perkara yang dimakruhkan. Ianya adalah untuk orang yang tidak berada di Arafah. Jadi kalau kita lihat, jatuhnya pada hari Khamis, hari raya jatuh hari Jumaat. Jadi hari Khamisnya kita hendaklah berpuasa hari Arafah. Itu di antara puasa yang sunat yang afdal. Kenapa? Diampunkan 2 tahun, iaitu daripada Arafah yang lepas sampai Arafah yang akan datang ni, hari Jumaat depan ni, dan daripada Arafah yang akan datang ni sampai Arafah yang tahun hadapan. Sudah mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang, kata para ulama, orang yang berpuasa pada hari Arafah ini, dia telah mendapat kebaikan daripada Allah. Segera apa? Perbuatan yang akan datang telah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa.
Jadi puasa itu dia mendidik. Kerana itulah ibadah yang paling panjang. Kalau ibadah haji sebentar, tawaf apa dalam haji, sa'i, umrah, sebentar, 2 jam 3 jam selesai sa'i, selesai tawaf. Sembahyang paling sekejap. Tapi ibadah puasa paling lama. Dia bermula terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, lama. Dan dia tidak ada gambaran khusus. Kalau haji ada gambarannya, mungkin orang tu pakai ihram, orang tu melontar, ada gambaran. Sembahyang ada gambarannya. Puasa tak ada. Mungkin orang ni tak makan kerana dia tak lapar. Mungkin orang ni tak makan, dia tak boleh makan, alergik. Mungkin dia tak makan kerana dia pun puasa. Sama keadaan. Jadi sebab itulah puasa ni merupakan benteng. Para ulama, kehebatan mereka lagi panas cuaca, lagi banyak mereka puasa. Mereka ada 4 musim. Musim sejuk, musim panas. Bagaimana mereka menundukkan nafsu mereka? Lagi panas. Sekarang ni tengah musim panas. Lagi panas, lagi banyak mereka puasa. Kalau musim sejuk, lagi sejuk, lagi awal mereka bangun malam. Lagi sejuk, lagi awal mereka bangun. Atau Allah sebutkan dalam Quran, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Tidak akan berselimut melainkan dia merasakan kesejukan. Jadi kita pun banyak dalam keadaan begitu. Jadi kita sekarang ni musim panas, kita berpuasa, memperbanyakkan daripada puasa, kerana puasa itu dia boleh menundukkan daripada nafsu. Kita semua punya nafsu, semua. Kita semua punya nafsu. Nafsu kita dah kenal kepada kemaksiatan. Inna nafsa la'ammara bisu'. Sungguhnya nafsu itu dia akan mengajak kepada keburukan. Itu biasa. Allah sebut semua orang manusia punya nafsu. Dan nafsu itu bila dia kenal kepada hiburan, dia kenal kepada keburukan, dia akan cenderung ke situ. Dan kita ni duduk di dalam keadaan yang hiburannya di sana sini, televisionnya di sana sini, internetnya di sana sini. Jadi nafsu itu akan cenderung kepada itu. Jadi kalau kita nak menundukkan dengan membaca Al-Quran, kita akan rasa berat. Itu biasa. Biasa. Dan itu pasti akan dirasai. Nak bangun malam, besok cuti nak bangun malam, kita merasa berat. Itu biasa. Semua orang akan merasa begitu. Jadi ulama' ni mereka jadi hebat kerana mereka berjaya menundukkan nafsu mereka, sehingga mereka bangun malam, sehingga mereka baca Quran. Duduk atas dunia yang sama, syaitan yang sama, nafsu yang sama, Quran yang sama. Itulah yang ada pada ulama', ada pada orang soleh, ada pada munafik, ada pada orang lalai. Cuma kita melihat diri kita, perjalanan kita ini ikut yang mana. Jadi jangan disalahkan hiburan, jangan disalahkan syaitan, itu memang kerja dia. Jadi kita ini punya kekuatan untuk menundukkan. Jadi sebab itulah majlis ilmu ini dia menunjukkan kita cara bagaimana supaya kita ini menundukkan nafsu. Salah satunya yang disebut oleh para ulama adalah berpuasa. Dan berpuasa itu caranya para ulama, orang soleh adalah makannya sedikit.
Sahurnya sedikit, bukanya sedikit, barulah dikatakan sebagai berpuasa. Jangan menjadi puasanya seperti yang lain, kata Imam Ghazali, iaitu mereka bukannya berpuasa tapi seolah-olah memindahkan makan pagi dan tengah hari dibawa pada waktu malam. Maka takkan ada kesan, malahan lebih teruk lagi. Sebab apa? Dia menguatkan lagi nafsunya. Kerana kaedah, kata para ulama, perut yang kenyang maka anggota lain akanlah lapar. Perut yang kenyang, anggota lain akan lapar. Mata akan lapar untuk dipenuhi nafsunya. Telinga akan lapar untuk dipenuhi nafsunya, iaitu mendengar benda yang lara, yang lalai, melihat. Jadi sebab itulah berlapar itu boleh menguatkan daripada menundukkan nafsu. Berlapar, jadi makan tu biar sedikit, sedikit. Kerana kita pun tahu makan banyak, anggota badan pun boleh jadi rosak. Sakit jantungnya, kencing manisnya, darah tingginya, begitu juga. Itu yang nampaklah, yang boleh rasa. Begitu juga makan yang banyak itu, yang sentiasa kenyang, dia boleh menguatkan daripada nafsu. Jadi para ulama mereka banyak berpuasa ataupun banyak menahan lapar. Jadi kelebihan orang yang berpuasa. Maka hadis ini adalah sebagai semangat. Jadi kita pun biar bersemangat untuk berpuasa pada hari yang mendatang, terutamanya 10 hari terawal ni daripada Zulhijjah, terutamanya pada hari Arafah. Jangan tinggal. Hari Arafah sekali je berlaku dalam setahun, hanya sekali saja. Jadi kemuliaan daripada Allah menyediakan pintu. Maka kata akan mendengar seruan itu, manakah orang berpuasa akan masuk. Orang berpuasa, maka masukilah mereka itu, dan tidak ada yang masuk ke dalam pintu tersebut untuk ke syurga, melainkan mereka. Moga-moga kita menjadi daripada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang mendapat bahagian memasuki daripada pintunya Rayyan. Baik, hadis yang ke-46. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna qadra hawdi kama baina Ailah wa San'a min al-Yaman wa inna fihi min al-abarik ka'adadin nujumis sama. Daripada Anas, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda yang artinya, sungguhnya ukuran telagaku, haud, telagaku, kata Nabi SAW, adalah seperti antara Ailah, iaitu sebuah kota di Syam, dan San'a dari Yaman. Rasulullah menceritakan tentang besarnya telaga Nabi SAW. Telaga yang akan meminumnya adalah daripada ahli-ahli syurga. Jadi Rasulullah memberikan gambaran, sama juga macam hadis yang sebelum ini, tentang kemuliaan pintu, yang ini tentang kemuliaannya telaga haud. Kata Nabi SAW, haudi, Rasulullah menunjukkan telagaku, haudi, telagaku. Luasnya adalah seperti Ailah, iaitu sebuah kota di Syam, dan Sana'ah di Yaman. Besarnya. Ketika itu hanya mendengar berita tentang kisahnya di Yaman,
mendengar tentang kisahnya di Syam. Syam dengan Yaman ini adalah di antara bandar yang terkenal ketika itu juga. Kerana dia juga adalah kota perdagangan. Kota perdagangan. Cuma ianya tidaklah terkenal seperti Mekah. Jadi Syam, kita pun pernah mendengar tentang Rasulullah ketika kecil, baginda pun ada mengikuti bapa saudaranya untuk berniaga ke Syam. Berniaga ke Syam, membawa rombongan ataupun kafilah-kafilah daripada, dan setelah itu pun dengan membawa daripada perdagangannya Sayyidatina Khadijah ke Syam. Dan kisahnya Sana'a ini, Sana'a ini adalah kotanya tentera bergajah yang ingin menyerang di Yaman. Dia yang ingin menyerang kota Mekah sebelum kelahirannya Nabi SAW, yang disebut sebagai Ashabul Fil. Tentera bergajah itu, mereka itu berasal daripada Yaman. Jadi kerana mereka tak puas hati, banyaknya orang suka pergi ke Mekah, kenapa tak datang ke Yaman, kenapa tak datang ke Sana'a? Dan mereka telah membina bangunan sama seperti Kaabah. Jadi apa alasannya untuk mereka itu sering ke Mekah tapi tak mau datang ke Yaman? Akhirnya diringkaskan cerita, mereka menghantar tentera yang paling kuat. Ketika itu paling kuatnya adalah tentera bergajah. Di mana nak cari gajah di negara Arab? Itu satu kekuatannya. Maka memang begitu Ashabul Fil. Bila sebut ashab, maksudnya banyak. Sehingga kan Abdul Muttalib pun membiarkan sahaja orang-orang Ashabul Fil ingin datang kerana kekuatan mereka ketika itu. Jadi itu adalah Sana'a. Jadi Rasulullah cerita, telagaku luasnya daripada Syam hingga ke Sana'a, dan padanya ada abarik. Abarik ni dikatakan sebagai bejana-bejana, maksudnya timba ataupun bekas untuk meminum. Nak minum daripada abarik ini dikatakan sebagai bekas yang yang hebat. Bilangannya adalah sebanyak bintang di langit, maksudnya banyak. Dua-dua ni bahasa kiasan. Bahasa kiasan untuk kemuliaan. Kemuliaan orang yang akan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kepada orang yang mengikuti daripada Nabi SAW, maka dia akan dapat minum daripada telagaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, siapa yang meminum daripada telaganya Nabi SAW, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Itu daripada hadis yang ke-46. Jadi hadis ini sebagai galakan untuk memperbanyakkan daripada amal, supaya lurus perjalanannya. Kita sekarang ini terkadang teguran daripada terkadang bagaimana seseorang itu lurus perjalanannya adalah mengambil iktibar daripada amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Amaran Allah itu terkadang ia datang dalam bentuk wabak, sebagaimana yang berlaku sekarang. Allah sebut di dalam Al-Quran, sungguhnya kami mendatangkan azab yang kecil sebelum kami mendatangkan daripada azab yang besar. Ayat Quran.
Saya tak ingat ayat dia mana. Azabul adna, kami datangkan dahulu azab yang kecil sebelum tibanya azab yang besar. Azab yang besar itu satu, iaitu nerakanya Allah. Itu azab, dan itu pasti pada kehidupan yang akan datang. Azab yang kecil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, azabul adna ini, azab yang kecil ini, ianya di dunia ini. Kata para ulama, ianya datang dalam bentuk kemarau, ia datang dalam bentuk banjir, ia datang dalam bentuk penyebaran daripada penyakit, ia datang dalam bentuk wabak, dalam bentuk wabak. Jadi yang berlaku pada ketika ini, wabak ini, ianya menyeluruh. Kalau kemarau mungkin berlaku di 1-2 tempat. Apa ni? Betul. Walunuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Di hujung ayat itu Allah menyebutkan la'allahum yarji'un. Terima kasih pada Imam kita, Imam Naufal. La'allahum yarji'un, semoga dengan azab yang kecil ini ada golongan yang yarji'un, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jadi azab yang kecil ini, para ulama mengatakan antaranya adalah penyebaran daripada wabak. Dan kita yakin memang wabak ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah dengan perbuatan manusia ke ataupun dengan binatang yang disebutkannya, tak kira, yang penting ianya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkannya, dan yang mengangkat wabak itu juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami datangkan, Allah sebut di hujungnya, la'allahum, moga-moga. Jadi bagaimana orang munafik menghadapi wabak, bagaimana orang kafir menghadapi wabak, begitu. Dan bagaimana orang mukmin menghadapi wabak. Bagaimana ada orang yang lalai bila datangnya wabak, datangnya kemarau, datangnya banjir, dia menjadi kembali kepada Allah, dekat kepada Allah. Mungkin kita tidak pernah kena dengan wabak kemarau, kita tak pernah kena dengan dengan banjir, tapi yang wabak ini semua kena, meliputi semua. Jadi bagaimana keadaan kita? Adakah semoga termasuk daripada yang diinginkan oleh Allah, la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah, jauh makin dekat kepada Allah, yang bermaksiat menjadi taat kepada Allah, yang lalai menjadi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan oleh jadi salah satu bagaimana para ulama ini lurus perjalanannya. Apabila didatangkan amaran peringatan daripada Allah, mereka akan menjadi orang yang mengambil ingat. Kita pun ada dengar ada orang yang macam-macam. Sekarang ni keadaan manusia banyak yang boleh dilihat. Ada yang sama keadaannya, masih lagi tetap dalam keadaan dosanya, masih lagi tetap dalam keadaan bermaksiatnya, masih lagi berbangga dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi ada orang yang begitu, yang lalai terus lalai, yang bermaksiat terus bermaksiat. Jadi semoga kita ini menjadi daripada orang yang kembali, rujuk, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau apa sekalipun yang berlaku di atas dunia ini, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini ditarik beberapa nikmat
nikmat pergi ke masjid, nikmatnya pergi ke majlis ilmu, nikmatnya apa? Sebelum ni apa lagi? Nikmatnya qiyamul lail di masjid, nikmatnya i'tikaf di masjid, nikmatnya. Tapi nikmat yang lain tak ditarik oleh Allah SWT, tak ditarik. Kita ini ditarik nikmat, pergi ke haji, umrah, ziarah, mendapatkan daripada pahala yang berganda, 100,000 di Mekah, 1,000 di Madinah, ditarik nikmat untuk pergi. Tapi nikmat yang lain tak ditarik oleh Allah. Nikmatnya baca Quran, nikmatnya berjamaah, tak ditarik oleh Allah. Nikmatnya qiyamul lail. Jadi sebab itulah dalam halnya keadaan yang luar biasa yang berlaku sebelum ini, kata para ulama, ianya tidaklah menjejaskan hubungan kita dengan Allah SWT, tak terjejas pun. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi janganlah kerana sesuatu keadaan yang luar biasa menjadikan seseorang itu terkeluar daripada jalannya orang soleh. Jelas itu yang dikatakan sebagai jalannya orang soleh. Allah sebut dalam Quran, wa alhiqna bis-solihin, jadikan kami mengikut jalannya orang soleh. Baik, hadis yang ke 47, An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahadin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, artinya, sesungguhnya pembohongan ke atasku tidak seperti pembohongan ke atas orang lain. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka sediakanlah tempatnya di api neraka. Yang ini orang yang berdusta atas namanya Nabi SAW, membawa curang di dalam perkataan, dalam perdebatan. Terkadang ada golongan yang mereka berselisih dalam satu perkara, lalu apabila diminta dalilnya, maka mereka membawa daripada hadis yang memang tak pernah disebut oleh Nabi SAW. Jadi ada golongan begitu. Ada golongan yang ingin melariskan daripada perniagaannya, melariskan daripada barang yang dijual, maka mereka itu membawakan daripada hadis-hadis. Siapa yang begini, kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan bahagiannya ini. Padahal hadis itu tidak pernah datang pun. Dan mereka mencipta. Dan peringatan ini juga adalah kepada kita di dalam menyampaikan daripada hadis. Hendaklah kita memastikan hadis itu memang benar-benar datang daripada Nabi SAW. Maka ada yang dikatakan sebagai hadis yang palsu, dan ada yang dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Palsu, kita semua sepakat bahawa
tidak boleh mendatangkan hadis tersebut kerana ia palsu, tidak pernah dibawa, tidak pernah disebut oleh Nabi SAW. Hadis yang lain dipanggil sebagai hadis dhaif. Dhaif itu maksudnya lemah, hadisnya lemah. Hadis yang paling kuat dipanggil hadis sahih, itu paling kuat. Hadis yang kedua dipanggil hadis hasan. Yang paling bawah dipanggil sebagai hadis dhaif. Walau macam mana sahih, hasan dan dhaif, dia tetap datang daripada Nabi SAW. Cuma terkadang kenapa para ulama mengkategorikan yang ini dhaif, yang ini sahih, yang ini hasan, di dalam adalah untuk mengistimbat hukum, untuk mengeluarkan hukum. Dalam perkara halal dan haram, hadis dhaif tak boleh pakai. Dalam perkara halal dan haram, yang boleh pakai hanyalah hadis yang paling tinggi, iaitu hadisnya sahih. Ada golongan yang sekarang ini mereka tidak jujur kerana mereka menyatakan seolah-olah hadis dhaif itu adalah seperti hadis palsu. Padahal ianya tidak. Hadis dhaif kita boleh amal, tetapi di dalam fadail amal, kelebihan-kelebihan amal. Seperti siapa berzikir, banyak kita dengar kadang hadis yang dhaif, siapa yang membaca ini dikurniakan pahala yang ini, siapa yang yang membaca zikir ini akan mendapatkan pahala yang begini. Ditulis bawah itu dhaif, maka boleh diamalkan. Mungkin ianya dhaif itu sama ada ianya adalah dhaif dari sanadnya, iaitu perawinya. Dhaif maksudnya mungkin perawinya lemah, ataupun perawinya yang menyampaikan, yang mengambil hadis itu, ianya adalah daripada orang yang perangainya tak berapa baik, maka di situ lemahnya. Ataupun lemahnya adalah dari segi maksud hadis tu, intipati hadis tu, ada terkurang dari segi perkataan, terkurang dari segi ayatnya, maka sebab itulah ulama mengatakan ini sebagai hadis yang dhaif. Jelas. Jadi hadis ini yang kita bicara ini adalah jangan membawakan hadis yang palsu. Kita sepakat, mana-mana ulama yang sepakat mengatakan haram menyebarkan daripada hadis palsu. Jadi hati-hati dalam penyebaran. Kalau dia ditulis hadisnya hadis sahih, silakan. Kalau dia tulis hadisnya dhaif, lebih kepada pengamalan, maka silakan. Tapi kalau dia tulis hadis palsu, maka berhati-hati, kerana Rasulullah mengatakan falyatabawwa, maka hendaklah dia berhati-hati kerana dia telah ditempatkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi kita berhenti sampai hadis yang ini saja. Maka insya-Allah pada pengajian akan datang, insya-Allah hari Ahad kuliah subuh, kita akan menghabiskan daripada hadis ni, hadis 48, 49 dan 50. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu Allahumma rabbana atina rabbana hab lana min azwajina Allahumma rizqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tasbih kafarah satu langsung.